Ketika Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 5 ayat 21 hingga 24. Setelah Henok berhidup 65 tahun, lahirlah baginya Metusala. Selepas kelahiran Metusala, Henok hidup akrab dengan Allah selama 300 tahun dan dia masih dikunai anak-anak laki serta perempuan yang lain. Jadi Henok hidup selama 365 tahun. Henok hidup akrab dengan Allah dan sesudah itu gaiblah Henok kerana Allah membawanya pergi. 니시 오케스트라의 찬양과 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamin dan Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini ialah penjelasan tentang kejadian sesi ke-53. Henok melangkah bersama Tuhan semasa dia hidup di bumi ini dan pada waktu-waktu tertentu dia bahkan melihat rupa Tuhan. Namun begitu sebelum dia mencapai tahap itu, dia juga telah dimurnikan. Dia harus menyingkirkan kejahatan dalam sifat semula jadinya dan memenuhi dirinya dengan kebaikan serta kasih. Dilahirkan dengan hati yang baik saja, tidak secara automatik menjadikannya kudus atau sempurna dalam roh. Dalam khotbah yang lalu, saya telah berkongsi salah satu daripada dua sebab mengapa Henok dapat masuk ke dalam roh, bahkan ke dalam roh penuh. Pertama, Henok suka melakukan kebaikan. Dia taat bukan saja kepada firman Tuhan, tapi juga kepada kata-kata ibu bapanya. Dia hidup dalam damai dengan semua saudaranya. Dia tidak pernah cuba meninggikan dirinya, tetapi sentiasa memikirkan orang lain dan mengalah kepada mereka. Kedua, Henok mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Sejak kecil, dia mendengar daripada ibu bapa dan datuk neneknya tentang siapakah Tuhan dan bagaimana dia menciptakan dunia. Dia belajar mengapa manusia hidup di bumi ini dan bagaimana mereka menetap di sini. Semakin banyak dia mendengar, semakin dia ingin mengenal Tuhan. Kerinduannya untuk melihat Tuhan semakin bertambah kuat. Dia mencari bagaimana dia boleh mengenal Tuhan dengan lebih mendalam dan merasakannya dengan lebih dekat. Sebaliknya, Henok mempunyai sedikit keinginan terhadap dunia atau kesenangannya. Dia sentiasa memikirkan Tuhan dan berusaha melakukan perkara yang menyenangkan hatinya. Semakin dia menjauhkan diri daripada dunia, semakin kerinduannya kepada Tuhan bertambah hari demi hari. Seperti yang mungkin anda alami. Apabila anda berpaling daripada dunia, putuskan perkara-perkara duniawi berulang kali, anda secara semajadi akan mula mencari Tuhan dan semakin mendekatinya. Apabila anda melepaskan dunia, kasih Tuhan akan memenuhi hati anda. Dia mengurniakan rahmat, berkat dan pimpinan dalam pelbagai cara. Namun begitu, jika anda masih berpegang kepada keinginan duniawi dan tidak memutuskannya, maka kasih dan rahmat Tuhan tidak akan datang kepada anda. 하나님의 사랑과 은혜가 임하지 않는 것이고요. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, jangan kasih dunia ini atau sesuatu di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia ini, maka kasih terhadap Bapa tidak ada dalam dirinya. Jika seseorang mengasihi dunia, hal itu kerana kasih Bapa tidak ada dalam dirinya. Namun begitu, jika kasih Tuhan benar-benar ada dalam diri kita, kita tidak dapat mengasihi dunia. Ada yang mungkin tertanya-tanya, bukankah pada zaman dahulu lebih mudah untuk berpaling daripada dunia kerana tidak banyak perkara untuk dinikmati seperti pada hari ini? Namun begitu, dunia dalam Alkitab bukan sekadar hiburan atau keseronokan. Apa-apa saja yang kita letakkan lebih tinggi daripada Tuhan dalam hati kita atau yang kita anggap lebih penting daripadanya, bahkan dunia, keluarga atau sahabat pun boleh termasuk dalam kategori ini.
Jika mereka mengambil alih pengadilan yang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan atau menggunakan masa yang sepatutnya kita luangkan bersamanya, maka mengasihi mereka lebih daripada Tuhan juga bererti mengasihi dunia. Henok paling mengasihi ibu bapanya dan sangat taat kepada mereka. Dia juga mempunyai kasih yang mendalam terhadap saudara-saudaranya. Namun begitu melebihi semua orang dan segala sesuatu, Henok paling mengasihi Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan kasihnya kepada ibu bapa atau saudara-saudaranya. Henok sentiasa mencari cara dia dapat mempunyai persekutuan yang lebih mendalam dengan Tuhan, dan dia melaksanakan apa yang ada dalam hatinya. Dia mendapati bahawa apabila dia memuji Tuhan seorang diri, dia dapat merasakan kasih Tuhan lebih daripada ketika bersama keluarga atau sahabat. Dia akan keluar ke alam semula jadi, memandang ke langit dan merindukan Tuhan. Dia suka berdoa, menginginkan persekutuan dengan Tuhan dan menganggap saat-saat itu sebagai waktu yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Sebelum dia mula melangkah bersama Tuhan, dia bahkan suka hidup sedemikian rupa. Namun begitu selepas usia 65 tahun, apabila dia mula melangkah bersama Tuhan, dia lebih lagi menjalani kehidupan seperti itu. Izinkan saya berkongsi sebahagian daripada pengakuan Henok sebelum dia berusia 65 tahun. Itu ialah pengakuannya ketika dia memandang ke langit di tengah-tengah alam semula jadi sambil merindukan Tuhan. Melalui pengakuan ini, kita dapat melihat betapa dalamnya kerinduan Henok kepada Tuhan, bahkan sebelum dia melangkah bersamanya. Pengakuan Henok. Aku telah menerima banyak ajaran daripada nenek moyangku. Tetapi kini apabila aku meluangkan masa bersendirian, memandang pokok-pokok dan segala yang mengelilingiku, aku bertanya lagi, siapakah menjadikan semua ini? Siapakah menciptakan dunia begitu luas ini yang ada di dalam diriku, yang menjadikan semua perkara indah ini, yang menciptakan datuk kepada datukku dan semua generasi sebelum dia. Dia ialah yang menjadikan alam semesta yang tidak berkesudahan, yang memikirkan kita dan mengasihi kita, dan yang telah menempatkan aku di sini pada hari ini. Aku memikirkan dia. Apabila aku bersendirian dan memandang ke langit, aku membayangkan wajah Bapa. Walaupun ketika aku melangkah di atas tanah dan beristirahat, aku merasakan ketentuan dan kebesarannya. Lalu hatiku berasa tersentuh. Apabila aku membuka mulutku dan memuji Bapa yang aku kenal melalui nenek moyangku, aku semakin mengasihinya dari hari ke hari, dan kerinduanku kepadanya semakin mendalam. Semakin aku berfikir, siapakah dia? Semakin kerinduanku bertambah, melebihi apa yang telah aku pelajari daripada nenek moyangku. Kerinduanku kepadanya menusuk hatiku. Bagaimanakah rupa wajahnya? Semuanya apakah yang dimilikinya? Siapakah dia? Sehingga dia mengutus kita ke sini untuk mendengar nafas bumi dan merasakan langit serta bintang-bintang di atas. Bahkan dalam udara yang kita hirup, aku dapat merasakan nafasnya. Bapakku yang membuka mulutku untuk memujinya dan untuk mengakui apa yang telah aku sedari. Siapakah dia? Bagaimanakah aku dapat bertemu dengan dia yang tinggal dalam keluasan yang begitu besar? Dan bagaimanakah aku dapat mengukirnya dalam hatiku sepanjang aku hidup dengan kerinduan menusuk jiwaku?
Aku berusaha membayangkan dan merindui Bapakku. Siapakah dia yang sebenarnya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, apakah Anda merasakan betapa dalamnya Henok merindui Tuhan dan betapa sungguh-sungguh dia menginginnya? Oleh itu saya mahu Anda membuat renungan. Sejauh manakah Anda mengasihi Tuhan? Sejauh manakah Anda mengasihi Tuhan Yesus? Cuba rasakan dalam hati Anda. Ketika saya bakal masih seorang Kristian baru, sebelum saya benar-benar memahami Alkitab atau kebenaran sepenuhnya, saya membaca Alkitab dengan linangan air mata. Apabila saya membaca Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, oleh sebab Yesus muncul dalam kitab-kitab itu, saya sentiasa berasa terharu lalu menitiskan air mata. Saya mengambil masa yang lama untuk membaca keempat-empat Injil itu, kerana saya sering teresak-esak menangis, mengelap air mata, lalu menyambung bacaan. Kadang-kala air mata saya jatuh ke atas halaman kitab. Saya terpaksa menahan emosi saya. Begitulah cara saya membaca satu bab demi satu bab dengan perasaan yang mendalam. Kerana Alkitab sendiri merupakan firman Tuhan. Selain itu, semasa perjuangan kudus, tidak pernah ada satu pun waktu saya tidak menangis. Saya sentiasa menangis teresak-esak ketika perjuangan kudus. Bahkan sebelum saya mendirikan gereja dan tahun-tahun selepas itu, saya membaca Alkitab dan mengambil bahagian dalam perjuangan kudus dengan linangan air mata. Kemudian Tuhan memberi saya kekuatan untuk mengawal emosi saya sehingga saya tidak lagi menangis dengan cara yang sama. Namun begitu sehingga hari ini apabila saya membaca Alkitab dan berkata, Bapa, aku mengasihimu, air mata tetap mengalir. Jika Anda benar-benar mengasihi Tuhan adalah mustahil untuk membaca Alkitab tanpa air mata. Bukan setiap petikan akan membuatkan saya menangis. Tetapi apabila saya membaca tentang salib Yesus atau tentang pengkhianatan para murid, hati saya akan sangat terharu. Jika seseorang mengutuk Tuhan, mengejeknya atau menentangnya, hari itu tidak tertanggung rasanya. Saya memikirkan betapa besar kesakitan pasti dirasakan oleh Yesus. Betapa dalamnya duka citanya. Melihat saudara perempuan Lazarus atau orang lain yang tidak mempunyai iman, kita menyadari betapa sedihnya hati Yesus. Anda mungkin bertanya kepada diri sendiri, apakah aku tidak mempunyai air mata seperti itu? Apakah aku tidak merasakan kesedihan yang sama? Hal itu merupakan sesuatu yang harus Anda periksa dalam hati Anda sendiri. Jika Anda tidak mempunyai air mata, itu merupakan sesuatu yang perlu Anda renungkan. Mazmur 42 ayat 1 menyatakan, seperti rusa merindui air sungai, demikianlah jiwaku merinduimu, ya Allah. Di tempat-tempat seperti Afrika, haiwan-haiwan sangat terdesak mencari air. Apabila musim kemarau tiba, haiwan tahu tidak akan ada air. Jadi haiwan harus berhijrah di buang batu. Kawanan seladang berhijrah bersama-sama dalam pergerakan yang besar. Sepanjang perjalanan banyak mati dan ada yang menjadi mangsa singa. Namun begitu kawanan itu terus bergerak kerana mereka mesti menemukan air untuk terus hidup. 며칠을 대이동을 해야 돼. 그 이동하는 과정에 수많은 누떼들이 죽어가는 거고 또 사자밥이 되기도 하고 그래도 살려니까 또 이동을 해야 돼. 물 있는 곳 찾아가야 돼요. Dengan cara yang sama kita juga harus merindukan firman Tuhan dengan keterdesakan yang begitu mendalam. Hati kita sepatutnya lebih dahaga akan firman-Nya lebih daripada makanan atau apa-apa pun yang lain.
Bagi hamba-hamba Tuhan, membaca firman, memperlengkap diri dengannya dan berdoa harus menjadi kerinduan terbesar. Seperti yang kita lihat dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita juga dapat merasakan kerinduan yang sama dalam pengakuan Henok. Tuhan Bapa tersentuh oleh kerinduan seperti itu. Lalu dia menyatakan dirinya kepada Henok dalam banyak cara. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 21. Sesiapa yang mengasihiku akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku juga akan mengasihinya serta memperlihatkan diriku kepadanya. Orang mengasihi Yesus akan menerima kasih Bapa, dan Yesus sendiri akan menyatakan dirinya kepada mereka. Henok sentiasa menemukan tanda-tanda kasih Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dalam pengakuan yang kecil, dia merasakan jawapan dan kasih Tuhan, dan hal itu membuatkan kasihnya kepada Tuhan bertambah kuat. Dengan cara ini, dia dapat memenuhi hatinya dengan kasih yang lebih mendalam dan lebih sempurna. Dan sebagai hasilnya, dia masuk ke dalam roh penuh. Anda juga dapat dengan cepat masuk ke dalam roh jika anda mengasihi Tuhan seperti Henok dan secara semula jadi berpaling daripada dunia. Jika anda cuba memutuskan perkara-perkara duniawi hanya kerana anda menginginkan matlamat untuk masuk ke dalam roh, itu mungkin terasa sukar. Tetapi apabila anda benar-benar mengasihi Tuhan Bapa dari pusat hati anda dan hanya mencari apa yang menyenangkan hatinya, anda secara natural akan menjauh daripadanya. Itulah cara yang betul dan sewajarnya. Saya katakan sekali lagi, jika anda hanya menginginkan matlamat untuk masuk ke dalam roh dan cuba memaksa diri memutuskan dunia, hal itu akan terasa sukar. Hal ini kerana anda cuba menjalani kehidupan iman hanya dengan usaha sendiri. Namun begitu apabila anda benar-benar mengasihi Tuhan Bapa dengan segenap hati anda secara natural akan mencari apa yang menyenangkan hatinya. Ketika anda melakukan hal itu, anda akan secara natural menjauh daripada dunia. Itulah cara yang betul dan sewajarnya. Fikirkanlah, apabila anda benar-benar mengasihi seseorang, memberi kepada mereka tidak pernah terasa membebankan. Walaupun anda mempunyai sedikit, anda tetap ingin memberi lebih, kerana kasih membuatkan anda ingin memberi. Dengan cara yang sama, apabila kasih kepada Tuhan memenuhi hati anda, tindakan anda akan mengalir secara semula jadi. Hal ini bukan sesuatu yang dipaksa. Inilah cara yang mudah dan penuh sukacita untuk memutuskan dan melepaskan dunia. Jika anda berfikir sangat sukar untuk melepaskan dunia, bagaimanakah aku dapat hidup selepas memutuskannya? Aku akan merasa kesunyian. Berapa lama aku dapat bertahan? Itu bukanlah melepaskan dunia kerana kasih kepada Tuhan. Jika anda benar-benar mengasihinya, melepaskan apa yang tidak disukainya merupakan sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan. Apa-apa saja yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Bapa kita, seharusnya kita buang secara semula jadi. Jadi jika anda berkata, aku mau kasih Tuhan tapi aku tidak merasakan kasih itu, hal itu berarti hati anda telah menjadi tumpul. Apakah hati anda begitu tumpul? Dalam banyak situasi yang berkaitan dengan masa pertumbuhan anda, walaupun anda berjelajah tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus, anda tidak benar-benar merasakannya. Fikirkanlah perkara ini. Tuhan telah memberikan anaknya tunggal yang berharga untuk kita. Yesus memikul salib yang kejam, disembah dan menderita untuk membayar dosa-dosa kita. Jika anda merenungkan perkara ini dengan mendalam, jika anda menyedari bahawa Bapa yang Maha Kuasa telah memberikan anaknya tunggal untuk menebus kita, bagaimana mungkin hati anda tidak berasa tersentuh? Bagaimana mungkin mata anda tidak dipenuhi air mata? Jika anda benar-benar merasakan dalam hati bahawa Tuhan Bapa yang Maha Kuasa melakukan semua ini untuk kita, bagaimana mungkin anda membaca Alkitab tanpa air mata, mendengar firman-Nya tanpa air mata, atau mencari Dia tanpa air mata?
어떻게 눈물 없이 Apabila 아버지 anda 하나님을 mengikut 찾으시나요? kehendaknya dan memperhatikan kebaikan, hati anda akan mula menjadi lembut. Kekerasan di dalamnya akan dipecahkan. Kemudian anda mungkin bertanya dalam doa, kenapa hatiku menjadi seperti ini? Kenapa orang lain menangis tapi aku tidak? Mengapa aku begini? Selalunya sebabnya terletak pada masa lalu, membesar tanpa menerima kasih, tanpa belajar bagaimana merasakan kasih. Jika anda tidak menerima kasih, anda mungkin tidak tahu bagaimana memberikannya. Namun begitu sekarang anda mesti berubah. Anda mesti menjadi seseorang yang memberikan kasih. Bagaimana caranya? Dengan mendengar firman yang dikubahkan, dengan membiarkannya membimbing anda dan membiarkan hati anda diubahkan. Runtuhkan hati yang kebas dan keras itu. Cairkannya. Tiada orang yang dilahirkan baik sejak awal. Setiap orang dapat berubah. Inilah yang mesti kita lakukan. Tanpa kasih seperti itu, jika kita hanya mempunyai iman yang bersifat badani, bagaimana kita dapat berharap untuk masuk ke syurga? 누구나 할 수 있는 거예요. 그렇게 해야 되고요. 그런 사랑도 없이 육적인 믿음만 가지고 내가 천국에 간다고 생각해 봐요. Setakat ini setelah berkongsi dua sebab Henok dapat masuk ke dalam roh penuh. Pertama, dia bersukacita dalam melakukan kebaikan. Dan kedua, dia mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Mengasihi Tuhan terlebih dahulu bererti tidak meletakkan kasih kepada keluarga di hadapannya. Tidak menjadikan anak, cucu, suami atau isteri lebih penting daripada Tuhan. Jika kita benar-benar mendambakan roh, kita mesti bertanya apa yang paling menyenangkan hati Tuhan. Kebaikan dan kasih adalah sifat semula dari Tuhan yang merupakan roh. Oleh itu, semakin kita memenuhi hati kita dengan kebaikan dan kasih, semakin kita menjadi serupa dengannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ingatlah hari ini dengan baik supaya anda dapat dengan cepat masuk ke dalam roh penuh. Saya mendoakan hari ini bagi anda dalam nama Tuhan Yesus. 성도님들 모두 이것을 잘 기억하셔서 신속히 영으로 온 영으로 들어올 수 있기를. Saudara dan saudari yang saya kasih, adakah anda perasan sesuatu yang istimewa dalam pengakuan Henok? Hakikat bahawa dia memanggil Tuhan sebagai Bapa. Pada zaman perjanjian lama, orang tidak berani memanggil Tuhan sebagai Bapa. Mereka bahkan tidak dapat menyebut namanya dengan bebas. Namun begitu Henok dan berani memanggilnya Bapa. Hal ini menunjukkan betapa rapat dan intimnya hubungan Henok dengan Tuhan. Hanya selepas Yesus memikul salib, barulah manusia benar-benar dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa. Yesus menumpahkan darahnya di kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia daripada dosa. Oleh sebab dia tidak berdosa, dia bangkit semula dan naik ke syurga. Orang percaya akan kebenaran ini dalam hati, menerima pengampunan dosa melalui darah Yesus. Kemudian Tuhan mengutus Roh Kudus dan menerima mereka sebagai anak-anaknya. 또한 아무 죄가 없으시기에 부활하셨고 승천하셨지요. Yohanes 1 ayat 12 menyatakan, 주님의 보혈의 공로를 힘입어 죄 사함을 받습니다. 하나님께서 성령을 보내주시고 자녀로 삼아 주시지요. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 namun demikian dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Jika kita ialah anak-anak Tuhan, betapa beraninya kita harus hidup. Dengan iman seperti ini, kita dapat memiliki keyakinan dan martabat, bukan dalam kesombongan, tapi dalam kepastian yang rendah hati. Roma 8 ayat 14 hingga 15 juga menyatakan, kerana orang yang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak-anak Allah. Hal ini bermaksud bahawa orang mengikuti pimpinan Roh Kudus benar-benar ialah anak lelaki dan anak perempuan Tuhan. Jika anda tidak dipimpin oleh Roh Kudus, anda belum dapat disebut sebagai anaknya.
Ketika itu seterusnya menyatakan kerana kamu bukanlah menerima roh yang menyebabkan kamu dipahambah lagi oleh ketakutan, tapi telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Itulah sebabnya kita mengatakan bahawa Tuhan ialah bapa kita dan kita ialah anak-anaknya. Orang yang dipimpin oleh roh memanggilnya Abba, Bapa. Jika anda benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, anda tidak boleh berbuat dosa. Bagaimana mungkin seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang mengajar kita untuk menjadi kudus, sempurna dan suci seperti Bapa, masih hidup dalam dosa? Itu mustahil. Itulah sebabnya 1 Yohanes menyatakan bahawa orang yang mempunyai benih kehidupan tidak dapat berbuat dosa. Jika anda percaya bahawa anda bersekutu dengan Tuhan, maka anda tidak boleh melakukan sebarang dosa, sama ada besar atau kecil. Ingatlah hari ini baik-baik. Alkitab menyatakan, kerana kamu bukanlah menerima roh yang menyebabkan kamu dipahambah lagi oleh ketakutan, tapi telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Dan dengannya kita berseru, Abba Bapa. Namun begitu orang tetap menjadi hamba syaitan, hidup dalam kegelapan dan dosa, tidak dapat memanggilnya Bapa. Jika mereka melakukannya, Tuhan tidak akan mendengar. Dia tidak akan mendengar doa mereka. Manusia pertama Adam juga dapat memanggil Tuhan Bapa ketika dia hidup di Taman Eden. Hari ini kerana pada waktu itu dia dipimpin oleh Roh Kudus. Adam tahu bahawa Tuhanlah yang menciptanya dan memeliharanya. Maka adalah wajar baginya untuk menganggap Tuhan sebagai Bapa. Sama pula oleh sebab Adam diciptakan menurut gambaran Tuhan, dia dapat dengan berani memanggilnya Bapa. Namun begitu selepas Adam berdosa dan diusir keluar dari Eden, segalanya berubah. Oleh sebab tembok dosa wujud di antara dia dan Tuhan, dan kerana dia kehilangan gambaran Bapa, dia tidak lagi dapat memanggil Tuhan Bapa dengan keyakinan. Oleh itu sukar bagi Adam untuk memanggilnya Bapa. Akibatnya keturunan Adam juga tidak menganggap Tuhan sebagai Bapa, sebaliknya memanggilnya Yehova. Hal ini berlaku kerana Adam tidak taat, berdosa dan telah dikutuk serta diusir. Dalam aliran sejarah ini, Henok, keturunan ketujuh daripada Adam, dapat memanggil Tuhan Bapa. Hal ini kerana dia memenuhi hatinya dan kebaikan dan kasih menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ia juga menjadi bukti betapa rapat persekutuannya dengan Tuhan. Henok dengan jelas memahami bahawa dia yang menciptakan alam semesta juga ialah dia yang menciptakan dirinya. Oleh itu dia tidak dapat tidak memanggil Tuhan sebagai Bapa. Oleh sebab Tuhan juga mengakui Henok sebagai anaknya, Henok dapat dengan berani memanggilnya Bapa. Apabila kita memanggilnya Bapa, dia berkenan. Namun begitu bayangkan memanggilnya Bapa sambil hidup dalam dosa, adakah Tuhan akan menerimanya? Tidak. Jika kita berbuat dosa, kita kehilangan hak untuk memanggilnya Bapa. Dalam keadaan sedemikian, kita hanya dapat memanggilnya Tuhan, bukan Bapa. Tuhan Bapa ingin dipanggil sebagai Bapa, bukan saja oleh Henok, tetapi oleh semua orang. 내가 어떤 죄를 지었을 때는 아버지라 결코 부를 수가 없는 거예요. 그냥 하나님이라고 해야 돼, 하나님. 아버지라고 부를 자격을 상실해 버린 거예요. Bahkan dalam perjanjian lama, dia mendambakan umatnya untuk diubah menjadi anak-anak sejati yang dapat dengan berani memanggilnya Bapa. Itulah sebabnya kita melihat para nabi yang mempunyai persekutuan yang rapat dengan Tuhan, menyiapkannya sebagai Bapa. Yesaya 63 ayat 16 menyatakan, tapi engkaulah Bapa bagi kami, sekalipun Abraham tidak tahu tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkaulah Bapa bagi kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala.
우리의 구속자라 하셨거늘이라고 했지요. Yesaya 64 ayat 8 juga menyatakan, 그러나 tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa bagi kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah Tuhan tembikar. Kami semua memang hasil buatan tanganmu. 특히 Yeremia 3 ayat 19 mencatatkan firman Tuhan sendiri. Tadinya aku berfikir betapa aku ingin menempatkan engkau dalam kalangan anakku dan mengurniakan kepadamu negeri yang indah atau pusaka yang mulia dari seluruh bangsa. Aku berfikir kamu akan menyebut aku Bapakku dan tidak akan berhenti mengikuti aku. Jika kita benar-benar memanggilnya Bapa, maka kita tidak boleh berpaling daripadanya. Memanggilnya Bapa tetapi pada masa yang sama mengikut tipu daya syaitan, hidup dalam dosa dan melayani kegelapan merupakan sesuatu yang mustahil. Sesiapa yang berbuat dosa menjadi hamba dosa dan dengan itu menjadi hamba musuh. Tuhan telah mengangkat Israel sebagai anak-anaknya dan memberi mereka sebuah negeri yang lebih indah dan lebih diingini daripada yang lain. 하나님께서 이스라엘 백성을 Dia mendambakan agar mereka memanggilnya Bapakku dan tidak pernah mengkhianatinya. Namun begitu orang Israel berpaling daripada berhala-berhala yang sia-sia dan membawa kebinasaan ke atas diri mereka sendiri. Negara mereka dirampas dan mereka hidup sebagai tawanan selama 70 tahun. Saudara dan saudari yang saya kasih, dapatkah anda dengan berani memanggil Tuhan sebagai Bapa anda? Dalam zaman Roh Kudus ini kita diberkati untuk melakukannya. Galatia 4 ayat 6 menyatakan, dan kerana kamu anak-anaknya, Allah telah menghantar roh anaknya ke dalam hatimu. Hari ini bermaksud bahawa orang percaya kepada Yesus sebagai pengelamat dan menerimanya diakui sebagai anak lelaki dan anak perempuan Tuhan. Oleh sebab kita ialah anak-anaknya, Dia telah mengutus Roh Kudus ke dalam hati kita, Roh yang berseru, Abba, Bapa. Roh Kudus telah datang ke dalam kita dan itulah sebabnya kita dapat memanggil Tuhan Abba, Bapa. Oleh sebab Roh tinggal dalam kita, hati kita telah menjadi baiknya kudus. Alkitab dengan jelas mengajar bahawa jika kita mencemakan baik itu, kita tidak dapat diselamatkan. Jika Roh Kudus bertata di dalam hati kita sebaik-baiknya, tetapi kita mengotorinya dengan dosa, maka keselamatan tidak dapat kekal. Bangunan fisika baik pun tidak boleh dicemarkan dan Tuhan tidak mengampuni orang melakukannya. Betapa lebih serius lagi jika kita mencemarkan baik hati kita, tempat tinggal Roh Kudus. Itulah sebabnya kita tidak boleh sama sekali berbuat dosa. Orang yang menerima Roh Kudus iaitu Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Anak iaitu Roh Kudus dapat memanggil Tuhan Abba, Bapa. Namun begitu pada hakikatnya tidak semua orang melakukannya. Ada yang tidak dapat menyebut Bapa. Mereka tidak merasakan kedekatan dengannya. Sebaliknya mereka hanya berkata Tuhan atau Tuan Bapa. Jika dalam doa pribadi anda tidak dapat memanggilnya Bapa, itu merupakan bukti bahawa anda belum mempunyai keintiman dengannya. 1 Yohanes 1 ayat 7 menyatakan, tapi jika kita melangkah dalam cahaya, sebagaimana Allah wujud dalam cahaya, maka benar-benarlah kita hidup dalam persaudaraan satu sama lain. Apabila kita hidup dalam cahaya, kita benar-benar dapat bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita. Oleh sebab Tuhan ialah cahaya, kita juga mesti melangkah dalam cahaya. Hanya dengan demikian kata-kata kita, saya percaya kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, akan diakui sebagai benar. Itulah iman yang sejati. Namun begitu jika kita melangkah dalam cahaya dan masih berkata, saya percaya, saya mengasihi, Alkitab menyebut bahawa orang seperti itu pendusta. Kitab Wahyu memberitahu kita bahawa para pendusta tidak akan diselamatkan, tapi akan dihakimi dan dicampakkan ke dalam kegelapan, ke dalam neraka. Mereka inilah mengaku mengasihi Tuhan,
tetapi tidak. Yang mengaku percaya tapi tidak. Yang mengaku bersekutu tapi sebenarnya tidak mempunyai persekutuan. Mereka hidup dalam kegelapan dan berterusan berada dalam dosa. Semakin dalam persekutuan kita dengan Tuhan, semakin natural kita memanggilnya Bapa. Namun begitu orang yang tidak hidup menurut firman, yang melangkah dalam kegelapan, tidak mempunyai persekutuan dengannya. Itulah sebabnya walaupun mereka berdoa, mereka berasa malu dan bersalah, tidak mampu memanggilnya Bapa. Orang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hidup menurut firman-Nya secara kudus untuk memanggilnya Bapa. Tiada sesiapa perlu memaksa mereka yang mengalir daripada kasih dan keintiman. Namun begitu dalam penghimpunan rasmi atau ibadat umum, ketika mempersembahkan doa wakil adalah lebih sesuai untuk menyebut Tuhan Bapa. Dalam doa peribadi, anda boleh memanggil Tuhan hanya sebagai Bapa. Tapi dalam ibadat rasmi, sebagai doa wakil, anda menyebutnya Tuhan Bapa. Mengapa? Kerana dalam suasana seperti itu terdapat orang percaya dengan pelbagai tahap iman. Anggota baru gereja mungkin tidak faham jika pemimpin doa hanya berkata Bapa. Bagi mereka yang mungkin terasa janggal atau mengelirukan dalam suasana rasmi adalah penting untuk menggunakan gelar yang penuh hormat dan bukan panggilan peribadi yang intim. Fikirkan begini, jika anda ialah anak kepada seorang pengurusi syarikat, anda tidak akan memanggilnya ayah. Di hadapan para pekerja semasa waktu kerja, anda akan memanggilnya tuan pengurusi. Walaupun anda ialah anaknya di syarikat, anda mesti menghormati kedudukannya. Memanggil bapa anda, encik pengurusi. Dengan cara yang sama dalam ibadat umum kita berkata, Tuan Bapa. Manakala dalam doa peribadi, kita boleh hanya berkata, Bapa. Namun begitu hanya dengan memanggil Tuan Bapa, tidak menjadikan kita anak sejati. Tuan Bapa juga harus memandang kita dan mengakui, inilah anakku yang kukasihi, anak lakiku, anak perempuanku yang kukasihi. Untuk hal itu berlaku, kita mesti menyingkirkan segala bentuk kejahatan, hidup dalam kekudusan dan mencerminkan hati Bapa. Apabila kita melakukan hal ini, maka apabila kita berseru Bapa, Dia akan menjawab kita dan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati anda semua yang mendengar firman ini, supaya anda menjadi anak-anak Tuhan yang sejati.